Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih Saudara Munafiz Menteri Besar, Suhaizan, Calon, Mat Sabu dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Nampak, saya tengok semangat Johor ni luar biasa. Ya, Johor akan memberikan mesej yang jelas. Kita nak bangunkan negeri, kita nak pelihara kepentingan negara dan rakyat. Kita tolak pahaman jumud, perkauman dan agama yang sempit. Johor boleh tentukan sejarah Malaysia baru ini bangkit untuk memertabatkan rakyat dan tidak memperalatkan rakyat untuk sakau wang rakyat. Boleh tentukan di sini dan juga di Sempang Jeram. Jadi saya punya keyakinan, saudara. Kita lihat kemarahan, kita dengar ceramah-ceramah. Saya dapat juga rumusan pandangan-pandangan ceramah daripada PAS Bersatu. Apa yang dibangkitkan? Cerca Perdana Menteri bodoh, Perdana Menteri tak buat kerja, Perdana Menteri tak ada buat apa-apa dalam permulaan ini. Saudara, apa saya perlu jawab? Saya tak perlu jawab, kerana rakyat Johor bukan bodoh. Saudara boleh nilai sendiri ya. Tak perlu kita jawab. Kita nak terangkan apa yang kita lakukan. Mandat ini bukan nak guna kuasa sakau. Cakap Bumi Putera, saudara tahu Dana Wibawa, projek Bumi Putera kepada Cina pun dia bagi. Itu pun ada lebih-lebih. Apa fikir apa? Agama kamu letak di mana? Bangsa kamu letak di mana? Kamu pertahankan orang-orang yang sakau semata-mata kerana bersama dalam parti kamu. Oh, dia tanya, bagaimana kamu? Mungkin ada orang keadilan atau DAP atau UMNO yang terlibat. Saya kata tanpa kecuali, ikut jalur hukum, ikut keputusan mahkamah, saya tidak pertahankan siapa sekalipun. Tetapi kamu kena ingat, yang bicara soal bersih, sampai orang kita anak muda pun banyak terkeliru, terpukau. Ini bawah Perikatan Nasional semuanya bersih. Bila dibongkar, buka fail, itu di antara orang paling teruk menyakau duit negeri ini. Tapi dia kata, sebab itu dia cukup sakit hati, cukup marah. Anwar ni tak ada modal lain kah? Rasuah, sakau. Saya kata, iya, modal saya yang utama ini. Negara ini mesti diselamatkan. Negara ini mesti pastikan wang negara untuk rakyat, bukan untuk pemimpin-pemimpin memperkayakan diri mereka. Saya percaya kalau tak hari ini, esok, kalau tak esok bulan depan, kalau tak bulan depan, tahun depan, rakyat akan sedar. Enough of racism. Bila kamu curi duit rakyat, kamu kata orang Melayu, jaga, Cina nak ambil negeri ini. Yang nak ambil alih negeri yang kita lawan bukan Cina, bukan Melayu, bukan India, tapi perosak, pengkhianat yang curi duit negeri ini. Sebab itu, Kerajaan Perpaduan dalam Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional, JPS, GRS, kita ambil keputusan. Belajar dari kelemahan-kelemahan dulu, perbaiki sekarang. Sebab itu orang-orang yang korup cukup takut. You tengok sekarang, Tun Tan Sri, toke-toke, penyakau-penyakau semua kumpul, one team. Ya. Satu pasukan yang nak halang kita. Hari-hari saya mimpi nak ambil alih kerajaan. Bulan Jun tak jadi, bulan Julai tak jadi, bulan Ogos tak jadi, 32 Ogos belum jadi. Sekarang turun pula September, kemudian Oktober. Kamu boleh mimpi. Kita insya-Allah akan tumpu menjalankan kerja menyelamatkan negara ini dan rakyat. Kita bawa ekonomi madani sebagai program dasar ekonomi negara kita. Kemudian kita luncurkan program perindustrian negara ini. A lot of hard work. Ini bukan Anwar,
Ini Zafrul, Mat Sabu, Anthony Lok, Zahid Hamidi. Kita kumpul seluruh kekuatan tenaga kita. Enough of this nonsense. Buatlah sesuatu sebaik mungkin untuk jaga kepentingan rakyat. Sebelum itu, energy transition. Maknanya transisi tenaga. Kerana kita punya kekuatan. Johor punya data center yang baik, yang besar. Dan saya umumkan seperti yang disebut oleh Saudara Menteri Besar, enklave khas untuk bangunkan satu kawasan negeri Johor. Ya. Prasarana yang ada kekurangan, kita cuba baiki. Saya nak tanya, isu hospital Sultanah Amanah, Sultanah Aminah, ya, ini jadi isu PAS bersatu? Tak ada. Isu tanda sekolah? Tak ada. Isu ekonomi dan pelabur asing? Tidak ada. Yang ada, maki hamun saja. Bersyarah 50 minit, maki orang. Bodoh. Kalau dia cerdik, satu hal juga. Sudah. Yang dengar pun Allahu Akbar. Seperti mana disebut tadi. Undi orang ini haram. Ni kamu siapa? Ini sudah, you must put a stop to this nonsense. Tak boleh lagi dah. Masa ada kuasa, pasal tak buat? Ada yang 22 tahun berkuasa. Dah berhenti, dah hilang deposit, kemudian sebut, saya nak jaga orang Melayu. Mereka tak bagi. 22 tahun jadi Perdana Menteri. Tolonglah orang Melayu yang susah. Kemudian PAS bersatu 3 tahun dalam kerajaan. Mana dia Islamnya? Mana dia buku teks Islamnya? Mana dia usaha pemberantasan rasuah? Lagi banyak rasuah masa Perikatan Nasional Perintah, saudara. Ya, tanya, jangan cabar saya. Dulu cabar. Mana bukti? Mana bukti? Sekarang satu-satu beratur masuk mahkamah. Baru kamu tahu. Dan saya Mak Sabu biasa dah mahfuz. Pergi balik mahkamah memang dah. Itu asam garam dalam hidup. Jadi saudara, untuk apa kita ada kerja perpaduan? Ada orang masih marah lagi. Pasal orang UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan DAP, suka tak suka, majoriti orang Cina itu bersama DAP. Kalau DAP itu tolak perlembagaan, kita lawan dia. Kalau dia tak terima Islam agama persekutuan, kita lawan dia. Tetapi di sebaliknya dia terima perlembagaan. Kita nak lawan dia sebab apa? Dan dia bersama kita, jangan curi duit negeri. Kita ambil 8.3 bilion ringgit tolong Felda. Saya sign, walaupun Muhyiddin kata bohong. Saya sign, saudara, 83 bilion tu. Anthony Lok sokong. Tentunya Zahid sebagai Presiden UMNO lebih kerana majoriti situ Melayu, 95%. Tidak ada bantahan dari DAP. 3 bilion ringgit untuk bantu petani-petani pesawah padi. Untuk buat irrigation. 5 musim, 2 tahun. Seluruh jemaah menteri setuju. Berapa? 3 bilion ringgit. Baiki irrigation. Baiki prasarana. Untuk tingkatkan taraf hidup pesawah-pesawah padi. Majoriti Melayu. Sebab apa masa 3 tahun dulu dia tak fikir? Sebab apa tu PAS bersatu tak buat? Dia tak buat, jadi kerja dia maki kita saja. 8 bulan tak buat apa. Sudah 8 bilion Felda, 3 bilion pesawah padi, bantuan pesawah, pekebun kecil, nelayan, pekerja, semua jadi tambah. Dia kata tak, masa dia dulu dia bagi 600 bilion ringgit. 600 bilion ringgit itu duit awak, duit KWSP. Tak apalah dia bagi, saya setuju masa tu COVID. Jadi saudara, kena faham, saya datang ke Johor. Temu Anwar dengan anak-anak universiti, tingkatan 6, politeknik. Saya dengar, ada pandangan. Ada seorang tu dari Johor, dia kata pasal Johor tidak ada sekolah menengah untuk OKU, untuk penengah nangka dan sebagainya. Ya. Saya dengar, siapa bagi cadangan? Anak muda umur 17 tahun. Cadangan dia baik. Terus saya kata, saya setuju. Saya ambil pandangan anak muda ini, bawa jemaah menteri minggu ini.
Ya. Saya nak tanya, 3 tahun dia perintah sampai tak buat. Ya. Saya kata tahun ini noktahkan kemiskinan. Jangan ada satu keluarga di Johor yang masuk kategori kemiskinan. Melayu, Cina, India, orang asli, semua mesti diselamatkan. First time in history. Dan insyaAllah first country in this region yang ambil tekad 135,000 families kita selamatkan daripada miskin tiga. This year, tahun ini. Saya nak tanya, yang duk sibuk nak halang kita, nak halang Suhaizat menang, nak halang 2/3 ni. Sebab apa? Kita buat apa? Kita guna kuasa nak curi duit. Sudah. Ini jadi masalah. Saya sebut di mana-mana dulu pasal tandas, sekolah, rumah polis, rumah tentera. Walaupun ada polis tak sokong, tak apa. Pelan-pelan dia akan sokong. Kan sebelum ini dia tak tahu. Saya nak tanya, ya, rumah polis, polis itu kerja dia, khidmat dia, pengorbanan dia besar. Jadi negeri ini aman. Tentera menyebabkan negara ini aman. Kita mesti hargai. Tapi tengok rumah-rumah mereka, tengok kuartus mereka. Jadi tahun bila sebaik saya dengar, bagi tahu Jemaah Menteri, lulus 200 juta ringgit segera untuk polis, 200 juta ringgit segera untuk tentera. Saya nak tanya, pasal apa masa bersatu PAS tak buat? Kita sedang rancang, kita sedang fikir, kita sedang teliti. 3 tahun kamu fikir, kita buat. Alhamdulillah. Berapa kos baiki tandas dan klinik? 1.4 bilion ringgit. Saudara, tahun ini bukan saja di Johor, di seluruh negara, sekolah Melayu, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, jangan ada satu sekolah tandas dia rosak atau bumbung dia bocor. Kita repair semua sebelum bulan Oktober. Ini dia makna perintah. When you govern, use your power to govern and benefit the rakyat. Not use the power to sakau on behalf of yourself, your wife, your menantu. Ya. Jadi saya harap kita faham. Baik. Saya tahu, oleh kerana kita buat perubahan ini, mereka tak tahan sama sekali. Apa lagi modal? Nak kata tak buat kerja, dia tahu kita buat kerja. Sekolah, wang yang dijimatkan. Dia tahu dia tinggal hutang. Dia serah jawatan kepada kita itu hutang 1.5 trilion ringgit. Kemudian dia kata, apa tak buat? Apa tak buat? Keduanya, defisit negara 5.6%. Kita kena buat. Saudara, kalau dasar ekonomi kita itu tidak menarik, tidak positif untuk pelabur, orang tak akan datang. Sekarang ini Alhamdulillah, dalam 5-6 bulan sudah tengok, orang terkaya di dunia, Elon Musk, dengan SpaceX, Starlink, Tesla, pilih Malaysia sebagai ibu pejabat untuk rantau Asia ini. Ya, berapa negara cuba pujuk dia. Bukan sebab Anwar saja, tidak. Sebab kerajaan ini stabil. Jasa siapa? Jasa PH, jasa Barisan Nasional terutama Datuk Seri Zahid, jasa Sabah Sarawak. Baru boleh kita adakan projek ini. Kalau tidak, orang tak yakin. 3 tahun orang tak datang. Tambah bila tengok PAS dengan Bersatu, lagi dia tak datang. Baik. Kemudian Infineon, syarikat besar IT dari microchips dari Jerman. Dia datang beberapa bulan yang lalu jumpa. Dia nak decide nak labur di mana. Malaysia atau Texas, Amerika, ataupun kerajaan Jerman pujuk minta dia labur semula expand di Jerman. Dia datang 3 soalan dia tanya pada saya. Dan saya panggil Tengku Zafrul bersama. Soalan pertama, kerajaan ini stabil atau tidak? Dia tahu, dia kita jelaskan.
Yang ini dia tak peduli ini yang 2-3 orang jadi nak ambil alih, itu mimpi dan mengigau. Oh, dia satisfied. Yes. This government is stable, insya-Allah akan kekal sehingga 4 tahun akan datang. Soalan kedua, bagaimana dasar ekonomi? Dasar ekonomi dia kata, dia tengok ekonomi madani, dia tengok program kita, dia satisfied. Yes. Dia convinced dasar ekonomi ini dasar ekonomi yang baik. Soalan ketiga, ini susah. Dia tanya saya, Mr. Prime Minister, nah Rais dengar baik. Dia kata, Mr. Prime Minister, bagaimana tentang kemarahan? Ini saya nak istilah dia, bukan istilah saya. Pahaman the new faces dia sebut. Perkauman yang sempit, yang marah dari utara. Dan perkembangan Islam, dia kata Talibanization. Dia kata faham Taliban yang masuk ke Malaysia. Saya masih objektif. Saya kata tak ada, Taliban tak ada. Tapi perkauman sempit, pahaman agama yang kolot ada. Saya kata, saya mau Islam ditingkatkan di negara kita. Tapi bukan cerca orang, maki orang, fitnah orang dan dihalalkan atas nama agama. Saya kata bukan. Dia kata macam mana kita nak hadapi? Saya kata, insya-Allah, leave it to us. Give us some time. This government will stay insya-Allah for 4 years. We will handle this extremists. It's a matter of time. Yeah. Dia balik sebulan kemudian, Infineon Jerman umumkan pertambahan pelaburan 5 bilion euro, 20 bilion ringgit. Nah, ini keadaan dia. Sudah, janganlah kacau. Nak dengki pasal apa? Ya, dengki. Kalau kita rompak tanah, kita curi balak, kita curi saham, iyalah boleh serang kita. Sekarang ni dia tak sebut soal curi, dia tak sebut soal rasuah. Dia kata, ya, dia marah saya tak ambil gaji. Dia tak ambil gaji tak apalah. Dia naik kapal terbang free. Iyalah, aku Perdana Menteri. Enggak Perdana Menteri nak naik basikal daripada Kuala Lumpur sampai ke sini. Okay. Ya. Yang penting isu dia curi harta rakyat. Kapal terbang kerajaan. Helikopter kerajaan kau pakailah buat kerja. Ya. Yang orang duk sakau orang tu kamu tak gaduh. Kamu duk cium tangan penyakau-penyakau ni sebab apa? Bukan sedikit. Kemudian dah habis sangat kecam-kecam kita, raja-raja pun dikecam. Saya nak bagi tahu, kecam saya boleh sabar. Ya. Kamu kecam raja, nasib kamu. Saya dah bagi tahu berulang kali. Ya. Berbulan-bulan yang lalu. Saya tidak setuju akta hasutan dikenakan terhadap sesiapa yang mengkritik Perdana Menteri. Kamu boleh kritik Perdana Menteri. Kamu fitnah, kita ambil lawan dari segi fitnah. Tapi kamu kecam, saya tak guna akta hasutan. Kamu sentuh raja, kamu sentuh Sultan Kedah, kamu sentuh Sultan Selangor, kamu sentuh Sultan Johor. Saya dah bagi tahu, saya tak nak campur. Biar polis jalan tugas, biar Jabatan Peguam Negara jalan tugas, biar hakim negara mereka. Ya. Apa punya negara ini? Tak ada sistem kah? Nak maki senang-senang, nak cerca orang senang-senang. Apa kamu ingat kena pakai serban kamu boleh fitnah orang? Pakai jubah kamu boleh hina orang? Apa? Masih kita sabar. Tetapi saya nak bagi tahu saudara. Ya. Ya, dia kata anuan tak apa. Dia Ansor. Dia okey. Okey. Try tengok sekali lagi. Kulesing. Sudah tak boleh. You know, negara ini kena ada rule of law. Kena ada undang-undang dan peraturan. Saya ingat masa Omar Abdul Aziz, anak adik Abdul Malik. Dia tanya, wahai ayahanda, pasal apa tak jalan Islam tegas-tegas sekarang ini? Dia jawab, ya bunayya, hai anakku, yang pertama kita kena jaga ini keselamatan negara. Jangan melampau, kata dia. Yang pertama keselamatan. Tanya saya sebagai Perdana Menteri,
tanggungjawab yang pertama. Saya kena jaga negara ini supaya aman. Jangan ada orang cuit soal kaum dan agama. Saya akan ambil tindakan setegas-tegasnya. Kamu boleh katalah apa kamu nak. Zalim. Kamu nak katakan zalim mengenai orang apa? Kamu boleh buat apa pun di negara ini. Boleh bicara apa pun. Boleh kritik siapa pun. Kritik raja ada hak dia. Kamu gunakan sentimen hasut orang-orang Melayu benci kepada Cina. Kamu hasut orang guna agama untuk gunakan mengatakan kita semua ini macam kafir. Saya tegaskan di sini. Saya tidak akan tolak ansur. Tengok muka saya jawab. Ya. Pilihan raya ini saudara kena pilih. Anak Melayu ada, anak Cina ada, anak India ada. Kau laping tak jauh. Sekretari bandakam. Bandakam minta keluar undi jaga. We have to save. Please. This is just not near politics. I'm not fighting PAS. I'm not fighting Bersatu. I don't care about Ustaz Hadi or Muhyiddin. I can deal with them. I can debate with them anytime, anywhere. What I'm saying is, please help save this country. Have a united Malaysia. Dan kalau saudara nak Malaysia yang bersatu untuk maju, kita kena buat, ambil kerja dan ambil tindakan. Apa dia? Saudara kena gunakan kuasa. Jangan pandang ringan. Peraturan keluar undi baru ni tak bagus. Sebab apa? It's your future. Saya menang kalah, kita strong government. Ada 1848, kita ada 2/3 majority. We need that to govern effectively. Tetapi it's just not me. Kita kena jaga dan selamatkan negara kita. Mana negara dah berapa puluh tahun, 60 tahun lebih merdeka, duk gaduh lagi perpaduan. Pasal ini perangai tak elok. Siapa yang minta perpaduan? Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang cadang perpaduan? Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebab apa? Tak selesai. Thailand baru tubuh kerajaan. Bila 2 hari yang lalu, saya buat 2 Timbalan Perdana Menteri pun dihantam. Thailand berapa Timbalan Perdana Menteri? 6. Jangan Mak Sabu minta pula duit. Dia kata apa Anwar ni, aku sokong hang. Thailand ada 6 Timbalan Perdana Menteri. Takkan aku tak boleh tambah 1, mampu aku nak jawab. Jadi saudara, sebab itu ada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saudara, sokongan kepada Suhaizat ini bukan sahaja sekadar mengenang jasa, pengorbanan dan perjuangan sahabat kita, Allahyarham Salahuddin Ayub. Seorang yang saya kenal lama, seorang menteri yang mak tahu, dedikasinya luar biasa. Sampai macam obsession dia. Nak tolong. Tiap kali jumpa saya rahmah. Kedai rahmah, jual rahmah, menu rahmah. Kita Din, rahmah benda lagi ni. Tapi itu nak tunjuk dia punya passion. Kita nak wakil macam tu. Ihsan, rahmah. Apa dia? Kasih sayang. Ini politik benci. Kalau dengar mesyarah, benci kat orang. Marah saja. Ini pasal dia. Pasal apa? Kamu gaduh dengan bini kah? Apa dia? Saya tak faham. Dengar ceramah dia boleh A sampai Z. Sepeleknya ada hina orang. Saya boleh terima, tak apa. Apa yang nak kisah sangat? 1-2 orang nak jerit, maki-maki saya. Saya 25 tahun dah orang nak maki. Tapi kalau Allah tak kedirkan, kata kalau Allah tak kedirkan jadi Perdana Menteri, jadi juga. Jadi sudahlah. Sudah, move on. Dah takdirkan. Hari itu giliran Muhyiddin, lepas tu giliran Ismail Sabri. Sekarang giliran Anwar. Move on. Bukan soal bagi can. Soal kita nak tentukan. Dan sekarang ada, dalam berapa? Sebelum sampai 1 tahun, kita ada dasar ekonomi madani. Kita ada energy transition plan. Kita umumkan pula plan perindustrian. 2 minggu lagi, kajian separuh panggal Rancangan Malaysia ke-12. Bulan Oktober, belanjawan madani kedua. Saudara, it's hard work. It's not me. It's a team effort. Pemimpin, menteri-menteri, penjawat awam, professionals, orang swasta, we work. Jangan nampak saya bersyarah di sini. Besok pagi kita start kerja.
Mat kata petang pergi Jakarta. On sebut. Bukan saya pergi cuti. Mesyuarat ASEAN. Ada Tok Guru berjaya. Oh ya, pergi. Naik kapal terbang. Pergi Jakarta ada naik kapal layar. Ini. Tapi Tok Guru. Saya bukan pergi cuti. Mesyuarat ketua negara ASEAN semua datang. Ya. Ini bukan dia jawab. Ini politik. Tapi bila dia cakap dia dengan serban. Naik kapal terbang. Pergi jalan. Oh, orang susah. Orang makan tak cukup. Dia naik kapal terbang. Benda ni. Nah. Orang macam ni so nak suruh jadi wakil rakyat. Nak cakap di parlimen macam ni. Tak boleh, saudara. Dan saya nak bagi tahu. Saya pergi Laos. Bertolak ke 7 pagi. Program Perdana Menteri, program dari dalam habis semayang Maghrib dan Isya di masjid. Satu masjid di Laos. Habis balik malam tu juga. Ya. Tak bermalam pun. 16 hari bulan, hari Malaysia. Di Kuching. Habis 10:30 malam. 11 malam naik pesawat. Pergi Nanning. Ada expo. Sampai 3 pagi. Karena 9 pagi esoknya Perdana Menteri China Li Qiang minta nak jumpa, nak sambung perbincangan kita. Dan saya fikirkan ekonomi ini di Malaysia ni. Saya nak pelaburan datang. Saya datang sampai pukul berapa? Pukul 3 pagi. Kemudian mesyuarat. Dia minta bagi ucapan persidangan. Pagi kemudian mesyuarat dengan dia. Petang pukul 3 balik. Sudah. You ingat boleh? Umur saya 76. Walaupun nampak 36. Ya. Nobody wants it. Ya. Sahabat-sahabat saya kata, no, go slow. Tok Yang Pertuan Agong kata, Perdana Menteri, jaga kesihatan. Tapi saya kata, saya tunggu berapa tahun nak jadi Perdana Menteri? 25 tahun. Dah jadi kerja lah. Kritik kerajaan dah banyak. Jadi ketua pembangkang lama. Duduk penjara hampir 11 tahun. Itu yang pandai sikit tu. Dan sekarang jadi Perdana Menteri. Panggil kawan-kawan yang pandai. Buat kerja. Ini yang kita nak buat. Kamu nak maki buat apa? Jadi saudara minta Johor. Bangkit kali ini. Di Semang Jeram dan Gulai. Bangkit dan tentukan. Dan orang Johor akan ke depan. Mengetuai pemikiran rakyat Malaysia. Bebaskan negara ini. Ini peluang bagi orang Johor. Orang Johor tentukan. Robah peta politik negara ini. Saya yakin banyak kebangkitan. Loman, UMNO dulu pun bangkit di sini. Pulau Pinang dah juga. Ya, saya percaya insya-Allah. Buat mesej yang jelas, seluruh dunia akan tahu enough. Golongan perkauman dan pahaman jumud yang sempit telah dihalang dari negeri Johor dan Malaysia akan bawa perubahan baru bagi mengangkat martabat negara ini. Akhirnya saya nak sebut, saudara, bagi peluang kita perintah dengan baik. Hentikan kerja sakau. Buat program industri. Buat program digital transformation. Buat program ekonomi. Pertanian. Masuk teknologi pertanian. Kurangkan import pertanian. Saya percaya bagi 2-3 tahun Malaysia akan bangkit sebagai negara hebat di rantau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.